السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى النبي الكريم والصحابة الكرام الفاتحة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله والشكر لله صلاة وسلاما على رسول الله آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا ذنوبنا يا رب. أما بعد. Yang saya hormati dan kuasa surau, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana kita dapat bertemu lagi pada malam ini. Kita masih lagi membicarakan kitab Faraid, permasalahan dan jawapannya. Kita sampai mana dah abang? Muka surat 45. Soalan 45. Kita sampai kepada soalan ke-45. Muka surat 46. Siapakah yang dimaksudkan dengan dan berapakah golongan mereka? Pada pertemuan yang lalu kita bicarakan kepada tuan-tuan tentang golongan-golongan yang layak mendapat dengan kadar sebagai ashabul furud, golongan-golongan yang ada kadar tertentu yang syarak tetapkan. Mereka ada 25 orang dan terdapat 6 kadar yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Ada 1/2, ada 1/4, 2/3, 1/3, 1/8 dan 1/6. Dan ada juga yang disepakati oleh para ulama di kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in seperti thulusul baqi, 1/3 baqi, muqasamah dan sebagainya. Yang tu kita akan bicarakan dan pernah kita bicarakan sebelum ini. Jadi pada malam ni kita nak bicarakan tentang asabah. Secara sepital lalu kita pernah sebut pada pertemuan sebelum ini, asabah dalam bahasa mudahnya, kalau dia seorang je ahli waris yang ada, maka dia akan dapat semua harta pusaka tersebut. Tetapi jika ada orang lain berserta dengan dia, maka orang tu akan ambil bahagian dia dulu. Baki, kalau ada bahagian untuk ahli asabah ni, dia akan dapat baki. Maksudnya apa? Secara mudahnya asabah, kalau seorang ambil semua, kalau ada orang lain, dia akan ambil baki. Kalau tak ada baki, dia hanya tengok saja, tak dapat apa-apa. Itu asabah. Itu asabah. Asabah juga disebut sebagai, apa dimaksud dengan asabah binafsih? Tengok muka 46 tu. Semua ahli waris yang lelaki ni ada 3 kan asabah. Muka surat 45 tu kita dah sebut asabah ada 3. Asabah binafsih, asabah bil ghairi, asabah ma'al ghairi. Macam kita belajar tajwid lah, hukum 5, ada iqlab, ada ikhfa hakiki, ada halqi, ada idgham ma'al ghunnah bila ghunnah. Tu hukum 5. Lepas tu ada pula wajibal ghunnah, ada pula min sabdu, macam-macam lah. Dia start satu persatu belajar. Maka pada malam ni kita akan bicarakan tentang asabah saja. Kalau sempat 3-3 tu kita akan sebut pada malam ni insya-Allah. Dan tuan-tuan boleh bertanya kalau nak bertanya. Kalau tak nak bertanya pun tak apa. Memang kita dah tahu, malu nak bertanya. Tak. Tapi kalau nak biasa tengok dalam Facebook saya ataupun Instagram saya selalu share. Hari ni saya share cara pengiraan 4 kali mati. Bukan seorang tu mati 4 kali. Dalam keluarga dia tu 4 orang mati. Mati seorang tak bagi lagi harta. Mati seorang lagi tak bagi lagi harta. Mati seorang lagi tak bagi lagi. Mati kepak tu baru nak bagi harta. Dah sampai angka pembawah tu sampai 3,000 lebih. Yang dapat tak banyak pun. Kalau tinggal 30 juta sedap juga kita kira. Ni tinggal 1,000, Allah, sedih nak kira. Biar tinggal banyak sikit kalau tak nak bagi harta awal-awal tak sekian. Ya, ni sikit-sikit ni tak payah. Baik bagi awal. Baik. Asabah binafsih, peringkat pertama, semua ahli waris lelaki belaka. Asabah binafsih ni mudahnya semua lelaki, tak ada perempuan, semua lelaki.
Maka dikategorikan kepada 4 kategori yang telah ditetapkan oleh syarak. Yang pertama, tingkatan disebut sebagai aslul mayyit, asal kepada mayat ataupun asal kepada si mati. Apa makna asal? Iaitu ayah dia, tok dia, moyang dia dan ke atas. Tapi setakat pengalaman saya, moyang memang tak dapat, jarang dapat. Biasanya dapat sakaratul maut saja. Datuk tu boleh kira lagi. Dan lah dapat. Tapi tu pun sipi-sipi je. Biasanya ayah dapat. Tu pun ayah sekarang ni mati awal. Mati awal dan sebagainya. Jadi kita sebut sebagai aslul mayyit, asal kepada si mati. Satu. Maksudnya contoh, Minah mati. Dia ada ayah. Dia ada ayah. Ni kalau kita kira, kalau ambil semua yang saya kata tadi, asabah ada dua jenis. Ambil semua harta kalau dia seorang, ataupun ambil baki kalau ada waris yang lain. Ingat yang tu cukup malam ni. Contoh saya bagi, Minah mati. Dia ada ayah. Ayah tu je. Yang lain tak ada dah waris lain. Suami tak ada, adik beradik tak ada. Ayah dah. Mak pun mati dah. Sebatang kara si Minah ni. Jadi ada ayah, maka ayah akan ambil 100% harta Minah tersebut. Ayah ni kita sebut sebagai asabah binafsih. Habis. Tu tingkatan pertama. Contoh yang kedua, Minah mati sekali lagi. 2 kali mati dia. Dia ada suami dan ada ayah. Nampak? Ada suami, ada ayah. Masuk suami ni waris satu, ayah pun satu waris. Maka suami akan ambil hak dia. Kalau Minah tidak ada anak, suami dapat 1/2 harta Minah. Baki itu akan dapat kepada ayah dia. Ayah orang panggil apa? Asabah binafsih. Nampak ke tak nampak? Tak. Kalau tak nampak pun macam nampak sudahlah. Tak. Kan panjang pula ustaz ni musim PKP ceramah. Jadi maksudnya tu ayah. Kalau ada ayah, datuk pun ada, ayah saja yang dapat. Ayah saja yang dapat, datuk dapat tengok saja. Sebab dia ambil yang paling dekat sekali. Siapa dia? Ayah dah. Ayah yang akan dapat, datuk tak dapat. Okey. Habis satu, aslul mayyit. Yang kedua, fara'ul mayyit, cabang bagi si mati. Apa dia cabang? Zuriat dia. Anak lelaki, cucu lelaki daripada anak lelaki, cicit lelaki daripada cucu lelaki, daripada anak lelaki. Mesti lelaki je belaka. Itu sebab cucu, kalau kita semua seorang cucu, kalau kita ni anak daripada Pok Mat, cucu Pok Mat, siapa Pok Mat tu anak yang mana? Anak lelaki ayah dia. Ayah kita tu anak Pok Mat. Maka kita dapatlah pusaka sebab kita anak lelaki. Tapi kalau kita anak cucu Pok Mat, tapi siapa anak Pok Mat tu? Minah. Maka kita tak dapat sebagai cucu pusaka. Ingat, itu dia sudah asabah ke asabul furuk ke? Tak dapat. Baik. Contoh anak lelaki, cucu lelaki, iaitu anak kepada anak lelaki dan ke bawah. Wahai tuan-tuan mati Allah sekalian, kita mungkin cucu kepada seseorang. Syarat cucu nak dapat pusaka, mestilah dia tu anak kepada anak lelaki sahaja. Tak usah anak saya, anak perempuan semua mati belaka semua, tinggal cucu, semua cucu lelaki pula tu. Dapat tak pusaka kalau saya mati? Dari sudut faraid tak dapat. Cucu-cucu tak dapat. Kecuali kita buat dua benda. Sama ada kita hibah masa kita hidup, ataupun kita tinggalkan wasiat kepada cucu tersebut. Kalau dua-dua ni tak buat, cucu tuan-tuan hanya tengok saja, tak dapat apa. Sebab apa? Sebab apa dia tak dapat? Sebab mereka dikategorikan, walaupun waris juga, disebut sebagai zawil arham, waris yang ada antara dia dengan si mati, tengah-tengahnya perempuan, kita panggil dia zawil arham. Dah zalim Islam ni. Islam tak zalim. Islam suruh kita belajar. Kami nak belajar, ustaz yang tak mari, saya pula kena. Allah SWT, tak apalah, kena kat aku. Saya bukan saja tak mari, kerana banyak urusan. Semalam patut 2B, saya pergi ceramah dekat Batu Enam. Lupa, ingat semalam hari Selasa. Lupa tu. Ni orang panggil nyanyok. Anak tua-tua, muda-muda lagi nyanyok dah. Maksudnya benda tuan-tuan, Islam tak zalim. Islam suruh kita mengaji. Kalau kita mengaji, tahu cucu aku ni kalau aku mati tak dapat dia, maka cepatlah kita buat wasiat ataupun kita buat hibah nak bagi ke dia. Kalau tidak, dapat ke Baitul Mal,
Dapat ke pokcik dia, tak dapat kepada cucu tersebut. Sedangkan kita jaga cucu tu sejak dia lahir, daripada merah sampai ke hitam kulitnya, kuat main panas, tak dapat pusaka kita untuk Allah SWT. Siang ke cucu. Dan kita nangis dalam kubur, tak nangis, kita kecewa saja sebab tak mengaji. Rumah dekat dengan surau, tak mari, tak mengaji. Pasang TV kuat-kuat, tak saya dengar ceramah. Nombor 3, adik-beradik si mati. Okay. Antara asal dengan fara' tadi, asal dengan cabang tu, kalau ada ayah, contoh Minah mati sekali lagi. Sebab nama Minah ni nama sangat rare. Minah mati sekali lagi. Dia ada ayah, dia ada anak lelaki. Dua asabah ni. Okey, sekarang ustaz, dua-dua dapat asabah ke? Jawapannya tak. Dua-dua dapat pusaka, tetapi yang hanya dapat dalam status asabah hanya anak lelaki. Ayah, sebab ayah ni special, ayah akan dapat dengan kadar yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, iaitulah kalau kamu ada anak yang mati dan dia tidak ada zuriat, maka kamu dapat baki keseluruhannya, isterimu dapat 1/3 ibu. Tapi kalau anak kamu meninggal dunia dan ada zuriat, maka ayah dapat 1/6, mak dapat 1/6. Maka kalau Minah mati, dia ada anak, tak kira lelaki dan perempuan, dan dia ada anak lelaki, contoh anak lelaki lah, dan dia ada ayah, maka anak lelaki tu akan dapat baki, ayah tu akan dapat dulu hak dia 1/6, baki tu dapat kepada si anak lelaki tadi. Okey, habis. Dua ni kuat asal dengan cabang ni cukup kuat. Tak ada siapa boleh halang mereka dapat. Tu sebab wahai menantu, bakal menantu dan dah sedang jadi menantu sekalian, kalaulah suami kita mati, kalaulah isteri kita mati dan mereka ada bapa lagi, mereka ada mak lagi, jangan kita buat senyap harta suami atau isteri kita. Mak mertua tanya, "Yuk, bini kamu tak ada harta ke?" "Tak ada, mak." Memang dia tak berharta. Tak ada berharta. Kita aku cakap perak. "Tak ada harta, mak. Hutang dia ada." "Mak nak hutang." Dia tipu maknya, kencingnya mertua. Kena maklum. "Ada, mak. Urat adalah jam, adalah benda ni, gigi mah ke, cicim mah ke." Maklum. Kenapa kita kena maklum? Sebab tu harta pusaka. Bila harta pusaka, mak dia layak dapat, ayah dia layak dapat. Kita pula kata, "Ustaz, kami susah payah hidup bersama." Weh, dia lagi susah melahirkan budak tu, binimu tu, arwah membesarkan dia lagi besar, lagi susah. Dia duk fikir kita hidup lama dengan dia. Mau hidup lama dengan dia sebab suami isteri. Ayah ni dengan mak ni tukang jaga sejak daripada kecil sampai besar. Tiba-tiba bila mana anak dia mati, kita tak maklum kepada mertua kita, rupanya isteri ataupun suami kita ada harta. Saya banyak jumpa kes macam ni, tuan sekalian. Kadang-kadang ayah tanya bukan sebab nak pun, walaupun dia ada hak, dia tanya je. Orang kita tanya je, tapi nak lah tu dah. Dari mana ya? Tanya je. Ada tak harta? Tak ada, mak. Kalau tak ada betul tak apa. Ni ada, kita sembunyikan, maka dosa kita dapat. Apatah lagi kalau betul ada dan tak bagi pula pada mertua tersebut, dosa kita dapat. Mati pula mertua lepas tu. Tu jadi kes menyesal. Lepas dengar kuliah, Allah, menyesalnya aku 20 tahun dulu aku pernah buat macam ni. Nak kena cari pula waris adik-beradik, arwah isteri kita, arwah suami kita. Mati pula semua adik-beradik dia. Cari pula anak-anak dia. Kan dah payah. Tu yang jadi kes Kek Lapis Sarawak. Kek Lapis Sarawak panjang. Matinya ramai, menyusahkan ustaz-ustaz untuk buat kiraan pula. Tak. Kalau belanja teh tarik segelah tak apa juga. Ni belanja terima kasih je. Tak apalah. Macam mana? Itulah nasib kita. Kadang orang tanya kita dalam WhatsApp. Dia tanya kita tu macam dia tu kawan baik kita pula. Banyak benar soalannya. Macam kita tak buat kerja lain selain fokus pada soalan dia. Ada kita nak mengajar lagi, nak jual kokoti lagi, macam-macam nak buat kerja, nak layan isteri, nak layan anak-anak dan sebagainya. Tu sebab saya kata kalau nak tanya panjang, better call lah, telefon. Senang, saya boleh cerita dan saya boleh tanya dan sebagainya. Dan kalau kita jawab lambat sikit, buat ikon ni lah, ikon macam ni, kan ada ikon tu. Dia tunjuk, nampak, seolah-olah mu bayar ke aku mahal sangat nak suruh
Aku jawab dengan cepat benda-benda tu. Ni kadang. Ya, habis. Yang ketiga, yang kesi, adik-beradik kepada si mati. Adik-beradik si mati ni iaitulah lelaki lah, kandung atau sebapa. Ni semua lelaki belaka. Ataupun anak lelaki mereka, ataupun cucu lelaki mereka dan ke bawah lah. Tu adik-beradik ni ada hak kepada harta kita. Kan banyak orang dia jual wasiat, dia kata, puan jaga-jaga puan ada anak perempuan saja, nanti baki harta dapat ke adik-beradik tuan. Dia menakutkan orang. Dosa makhluk ni macam Allah SWT. Dosa dia. Sebab apa saya kata dosa? Sebab Allah sebut dalam Quran hak adik-beradik tu ada. Ustaz, saya tak berkenal dia saya. Berkenal satu hak. Hak dia ada hak. Ada hak. Cuma bila sebut hak, bukan hak the Avengers. Hak tu jadi hijau. Ni hak dia apa dia? Hak dia layak. Cuma ada juga adik-beradik jenis dia tak nak. Dia tahu ada hak. Tak apalah, serahkan. Abang tak nak, adik tak nak. Ada, saya pernah jumpa di An-Nur, habis kuliah, seorang pakcik datang jumpa dengan mata merah. Dia kata, Ustaz, adik saya baru meninggal, pangkatnya besar, duitnya banyak, rumah ada 3 biji. Saya ni memang tak nak harta mereka. Dia cakap lah, saya pun ulang balik cakapan dia. Saya tak nak, saya pun ada harta sendiri. Saya tengok dia ikhlas betul lah, muka tengok ikhlas. Saya ada harta sendiri, cuma saya tanya je apa yang dia tinggal. Tanya tu bukan bermakna saya nak minta, walaupun saya ada hak untuk minta. Betul dia cakap tu. Isteri tak bagi tahu, tak ada, setakat tu sebiji tu je rumah. Sedangkan arwah baik benar dengan abang ni, dia cerita macam-macam dah. Tapi nak tengok akal isteri macam mana, tuan-tuan sekalian. Ada juga orang macam tu. Ada juga adik-beradik yang lebih sudu pada kuah pun ada juga. Tak ada tanah lagi, tanya dah mana nak geran tanah. Dia tahu nikah tak ada anak, tak ada zuriat, ataupun ada zuriat perempuan saja, dia ngaji juga faraid untuk rebut harta orang. Allah SWT. Itu kan dia kena tengah-tengah lah. Orang Mak Saleh kata win-win situation. Menang-menang lah. Kita ada hak, ya betul. Tapi hak ni, di sana kita ada budak budi bicara kita. Nak tengok dia meninggalkan anak-anak masih kecil lagi, kita ada hak harta situ. Dia tinggal anak kecil-kecil lagi, isteri pula tak bekerja. Baru ni ada meninggal seorang, ipar kepada Gani kat sekolah saya. Dia ada anak kecil-kecil lagi, 3 orang ke 4 orang gitulah. Tepuh di kereta, Bangla bawa kereta, tepuh dia jatuh, mari trailer zeras, habis. Nak balik rumah, nak ambil anak bawa pergi makan, naik motor. Tuan-tuan naik motor, jaga-jaga sikit. Jangan bawa, kita jangan naik motor ibarat kita bawa trailer. Jangan duduk tengah-tengah, jangan. Pakailah baju, pakailah benda-benda patut. Tapi kalau nak jadi juga. Wal-iyyazubillah min zalim. Mati habis, hancur, separuh ni hancur. Muka alhamdulillah Allah jaga. Meninggalkan isteri tak kerja, anak masih kecil lagi. Jadi kita boleh bayarlah, walaupun ada hak adik-beradik dekat situ ada budi bicara, tak apalah, abang rasa abang tak nak tuntut hak abang, tak apa, tak ada masalah. Tapi dia kena tahu hak dia berapa untuk dilepaskan, berapa yang dilepaskan itu. Itu satu. Baik, Ustaz, contoh sebagi Minah mati sekali lagi dah. Minah, minta maaf, ada macam Minah nama di atas. Kalau ada, saya tukar nama lain. Ada? Cek kat tangan, ada? Tak ada? Tak ada, alhamdulillah. Bagus. Minah mati, dia ada ayah, dia ada anak lelaki, dia ada abang kandung seorang. Bila tiga-tiga ni ahli asabah, yang tak dapat hanya abang kandung, yang dapat hanya ayah dengan anak lelaki saja. Ayah dapat dengan kadar 1/6, anak dapat baki dia 5/6, asabah binafsih. Saudara lelaki tadi, adik-adik kandung tak dapat apa-apa. Sebab apa tak dapat? Sebab ayah ada, anak lelaki pun ada. Dua-dua ni memang hebat sungguh. Orang anggap Ultraman lah dalam keluarga. Ada ayah, walaupun dia dah buat ceton dah, duduk atas katil je, tetap dapat pusaka. Abang main jin, dumbbell 14 kilo sebelah, tetap tak dapat. Sebab ayah ada dan anak lelaki tu ada. Walaupun anak lelaki tu masih kecil, macam anak arwah abang bocil, walaupun kecil tak sebarang kecil, sebab dia lelaki, menyebabkan adik-beradik tak dapat hak.
ataupun di dinding daripada menerima hak tersebut. Yang keenam, yang keenam pula, yang kedi, adik-beradik kepada datuk, pakcik, anak pakcik, kandung ataupun sebapa, maka mereka juga ahli asabah. Nah, tu sebab kalau tengok si fulan ni mati, tengok ada tak adik-beradik? Tak ada. Ayah tak ada, anak lelaki tak ada, cucu tak ada, pakcik ada? Tak ada. Anak pakcik ada? Ada. Lelaki ke perempuan? Perempuan tak dapat. Ada anak pakcik, siapa? Lelaki. Okey, dapat pada dia, dapatlah hak dia. Tu sebab orang kata faraid ini bonus daripada Allah. Kita tak sedar tiba-tiba orang mari, mau waris dia ni, dapat hak. Macam cerita As, ingat ada As, dapat berapa ratus ribu, kena habiskan dalam masa 7 hari. Tengok, ayah dia pun As juga, As kuasa 2, almarhum rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Habis bab asabah binafsih. Jadi maknanya asabah binafsih ni maksudnya semua lelaki, tuan-tuan, tidak ada perempuan. Kemudian kita pergi ke soalan ke-46. Siapakah yang dimaksudkan dengan asabah bil ghairi dan berapakah golongan mereka? Okey. Kalaulah asabah binafsih tadi semuanya lelaki, asabah bil ghairi secara mudahnya semua perempuan. Semua perempuan. Rupa-rupanya perempuan dia boleh menghabisi harta. Allah SWT. Siapa kata perempuan dapat sikit, dialah orang paling penipu di atas muka dunia Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh menghabisi. Bahkan kadang-kadang dia ada tu menyebabkan yang lelaki pula tak dapat. Ni asabah bil ghairi nama dia. Asabah bil ghairi, seorang ahli waris mengambil harta pusaka secara semua dengan sebab ada yang lain dekat dengan dia. Sebab ada orang lain, dia pun dapat yang sama. Mereka yang sebagai contoh, anak perempuan, jika ada bersamanya anak lelaki, maka anak perempuan yang pada asalnya jika dia hanya tinggal berseorangan akan mendapat setengah atau 2/3 jika ramai. Akan tetapi dengan wujudnya bersama anak lelaki tersebut menjadikannya asabah disebabkan wujudnya anak lelaki tersebut. Contoh, Lang mati, dia ada anak perempuan seorang. Anak perempuan ni dapat 1/2 kalau seorang. Lan ada 2 anak perempuan, dia dapat 2/3 pusaka. Tapi Lan mati, ada anak perempuan seorang, ada anak lelaki seorang. Anak lelaki ni panggil asabah apa tadi, tuan-tuan? Asabah, Assalamualaikum, asabah binafsih. Baru sebut Pak Saad tadi, asabah binafsih. Asabah binafsih, dia ada anak lelaki, dia ada anak perempuan. Dengan sebab ada anak lelaki ni, anak perempuan ni tak dapat setengah, dia akan dapat bersama-sama anak lelaki. Ni yang Allah sebut lidzakari mislu hazzin unsayain. Lelaki dapat macam 2 orang anak perempuan. Lelaki dapat 2, perempuan dapat 1. Jadi dalam kes ni, Lan mati, ada anak perempuan seorang, ada anak lelaki seorang. Ibarat Lan ada berapa anak? 3 anak. Seorang lelaki tu macam 2, yang perempuan seorang-seorang lah. Lelaki dapat 2/3, perempuan dapat 1/3. Yang ni lah yang ramai orang duk bangkang ni. Gang-gang sister in Islam, gang-gang liberal, pimpinan Siti Kasim, pimpinan Asyah Jalil, sister in Islam, pimpinan Marina Mahathir, contoh ni kepala pengap belaka ni macam Allah Subhanahu Wa Taala yang mendesak kalau boleh lidzakari mislu hazzin unsayai ni baca boleh, tapi zaman kita dikata mesti sama rata, sama rasa. Fahaman ni menyerap masuk dalam kita tak sedar, sama ada orang mengaji ataupun orang tak mengaji. Lebih-lebih lagi kaum Hawa lah, kaum perempuan. Dia akan sokong ini. Macam juga sistem Islam menolak totally poligami. Dia pun sokong juga menolak totally poligami. Dia tak sedar mereka dah isi borang sister in Islam. Allah SWT. Bukan cerita poligami makcik, saya nak cerita bab faraid. Jadi adalah bila bincang ni adik kakak pun, sebab kakak rasa orang botel, betul gedak saya sebut istilah. Kakak rasa yang paling baik, kakak rasa kita sama rata lah, sama rasa. Sedap. Paling baik bagi dia. Siapa ajar kak paling baik? Kalau paling baik tu kak kata sama rata, Allah sebut dulu dah dalam Al-Quranul Karim, laki dapat dengan sama dengan perempuan dapat. Faham ke faham ni tuan-tuan? Bukan bermaksud saya tentang sama rata tu.
Yang tu nanti dulu saya nak cerita tentang bagaimana menyerap masuknya fahaman ni. Kenapa boleh menyerap masuknya fahaman sesat ni? Sebab apa? Sebab orang lelaki juga. Sebab faraid datang dengan responsibility, tanggungjawab dia datang, tanggungjawab. Bila orang lelaki ambil harta, ditendangnya tanggungjawab, itu menyebabkan orang perempuan fobia. Dia kata baik sama kata, lah dapat harta banyak pun tak cara pada adik-beradik lain. Betul juga sebelah tu. Tapi hujah tu walaupun betul, kalimatul haq kata ulama, kalimah yang betul yuridu bihal batil, tapi nak padanya sesuatu yang sesat. Dah ustaz boleh bagi sama rata? Boleh. Tapi hakikatnya tuan-tuan, raikanlah hak Allah. Allah kata apa? Yusikumullah. Allah fardukan kepada kamu fi auladikum, yusikumullahu fi auladikum, pada anak-anak kamu, lidzakari, bagi orang lelaki, mislu hazzin unsayain, dapat 2 nisbah 1. Tapi saya selitkan juga pada malam ni nak sebut pada tuan-tuan, walaupun Allah sebut lagu tu bukan sekadar nampak angka 2 tu, bukan yang tu je, tapi nak dapat angka tanggungjawab kita, taklifan yang Allah beri pada kita. Orang lelaki besar taklifnya tuan-tuan. Kalau adik perempuan kita, kakak perempuan kita susah, walaupun dia isteri orang, tanggungjawab orang lain, dia susah, kita kena tolong dia. Kita kena tolong dia. Kakak kita susah, kena tolong. Adik kita susah, kena tolong. Sebab kita lelaki. Lelaki ni dicipta oleh Allah untuk menanggung beban yang besar. Bukan nak menanggung duit yang banyak sebab harta pusaka, tapi beban yang besar yang kita kena cakna pada adik-beradik yang lain. Tu sebab kadang-kadang isteri kena maklum juga, bila suami asyik bantu adik-beradik, ada sebab dia. Salah satu mungkin nak melaksanakan tanggungjawab, tanggungjawab yang ditaklifkan pada dia. Maka abang ni asyik-asyik kakak, asyik-asyik adik, ni marah pula suami dia. Sedangkan patut dikompang-kompangnya, abang bagus, abang bantu dia. Tapi dah samping bantu, jangan lupa pada isteri pula kat rumah. Bantulah adik-beradik. Ni isteri pula dia tak bantu. Ada juga spesies terancam macam itu. Okey, boleh faham asabah bil ghairi ni maksudnya iaitulah kalau ada yang lelaki asabah bi nafsih, maka dia akan jadi asabah bil ghairi. Siapa dia? Yang pertama, anak perempuan. Saya suka baca kat bawah tu, bawah dalam kotak. Nak kenal asabah bil ghairi ni, waktu saya belajar dulu senang je. Sesiapa yang mendapat 1/2 ketika seorang dan mendapat 2/3 ketika ramai, dia akan menjadi asabah bil ghairi kalau ada pasangan lelakinya. Senang tu. Okay, kalau kita belajar yang 1/2 berapa orang? Ada 5. 2/3 berapa? Ada 4. Kita kenal 1/2, kita akan kenal 2/3, automatically kita kenal siapa dia, asabah bil ghairi tu. Jadi mungkin kalau kita ingat, tapi kalau tak ingat pun kita akan rasa susah nak ingat. Tak apa, kita selesai. Yang pertama, anak perempuan. Anak perempuan ni kalau dia seorang, tak ada anak lelaki, dapat 1/2. Kalau ramai 2/3. Tapi kalau ada anak lelaki bersertanya, maka dia akan dapat bersama-sama. Lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1. Contoh, saya adik-beradik ada 7. Lelaki 5, perempuan 2. Lelaki 5 macam berapa? Macam 10. Perempuan 2, kekal 2. Jadi 12 bahagian. 2/12 untuk setiap lelaki, 1/12 kepada setiap perempuan tersebut. Gitulah kiraan dia. Mudah je. Macam tadi ada Haji Razak tanya, seorang ibu, seorang suami mati, meninggalkan isteri dan meninggalkan 3 anak lelaki dan adik-beradik lelaki dan perempuan. Ustaz, siapa dapat pusaka kalaulah si isteri tu pula mati? Mana kes ni 2 lapis pula lah. Kalau mati jadi kes 2 lapis. Tapi sebab waris yang sama, tak jadi masalah. Jadi saya khabar yang dapat pusaka hanya anak lelaki saja. Adik-beradik hanya dapat tengok saja, dia takkan dapat apa-apa sebab didinding oleh wujudnya anak lelaki yang kita anggap sebagai atraman itu. Baik, habis. Yang cucu perempuan. Cucu perempuan, syarat cucu perempuan nak dapat pusaka mesti anak kepada anak lelaki saja. Ingat ya tuan-tuan sekalian. Jadi saya ulang sekali lagi, kalau tuan-tuan hanya ada anak perempuan sahaja, tak ada anak lelaki, dan kalau ditakdirkan anak perempuan tu pula mati dulu pada kita,
Kita hidup lagi sihat, segar-bugar, anak kita yang mati dan dia meninggalkan zuriat. Kalaulah kita mati, memang dia zuriat tu takkan dapat pusaka kita. Jadi buatlah dua cara, hibah ataupun wasiat kepada cucu-cucu tersebut. Yang saudara perempuan kandung, SPK, saya selalu sebut SPK, saudara perempuan kandung, adik-beradik kandung kita perempuan, dia akan dapat menjadi asabah bil ghairi juga kalau ada bersama dengan dia saudara lelaki kandung. Dan yang keempat, saudara perempuan sebapa kalaulah ada bersertanya saudara lelaki sebapa. Jadi saya berhenti situ sekejap, saya nak tanya, ada soalan tak? Muslimat ada soalan? Kalau tak boleh nak tanya kat situ, boleh hantar surat kepada kami kat sini. Tak boleh. Lelaki ada soalan? Bagus, alhamdulillah, semuanya khusyuk dan tawaduk dan memang meneliti betul-betul pemahaman atau pengajaran kita. Contoh kes asabah bil ghairi, anak perempuan bersama anak lelaki. Contoh, seorang mati meninggalkan anak perempuan seorang ataupun dua orang. Contoh perbezaan. Seorang mati meninggalkan seorang anak perempuan dapat setengah. Kalau dia meninggalkan lebih anak perempuan, dia akan dapat 2/3 anak perempuan tersebut. Tetapi jika ada bersertanya anak lelaki, maka anak perempuan akan dapat bersama-sama anak lelaki. Lelaki akan dapat 2 lebih daripada anak perempuan. Yang bawah tu pun sama saja, contohnya. Soalan ke-47. Ni menarik tuan-tuan. Yang saya khabar tadi, ada orang perempuan boleh halang daripada lelaki dapat pusaka. Ni lah orang panggil asabah ma'al ghairi. Asabah ma'al ghairi, dan berapakah golongan mereka? Siapa dia? Asabah ma'al ghairi adalah hanya tertentu kepada saudara perempuan kandung, adik-beradik kandung perempuan kita, dan saudara perempuan sebapa, atau boleh kata atau saudara perempuan sebapa bersama anak perempuan, jika sekiranya tidak ada bersama anak perempuan itu anak lelaki. Saya sebut macam ni contoh. Lan mati, dia ada anak perempuan seorang je, dan dia ada saudara perempuan kandung, kakak ataupun adik dia. Maka anak perempuan ni akan dapat setengah, kawan adik kepada ataupun kakak kepada Lan tadi akan mendapat baki harta, iaitu setengah lagi. Walaupun dia perempuan, dia pun boleh menghabisi harta tersebut. Lan ada 2 anak perempuan, dapat 2/3. Dia tak ada anak laki-laki, dan dia ada kakak seorang. Kakak tu akan dapat 1/3 baki harta tu. Maknanya secara statusnya asabah ma'al ghairi. Saya cerita pada tuan-tuan rasanya sebelum PKP dulu. Kisah seorang makcik saudara saya duduk di Pekan. Pekan ni ada nama tempat Arab Street. Datuk tahu lah, Arab Street. Kawasan tu Tok Said belaka. Tok Said, Tuan Said. Situ Arab Street. Jadi ada satu kes ni, makcik jumpa saya. Belah mak saya ni kabilah dia Al-Habsyi. Dia jumpa saya, dia kata kisah sedih lah. Dia kata mak dia meninggal. Sebelum mak dia meninggal, kakak dia jaga mak dia. Kakak mak dia ada tanah. Tanah tu pula kerajaan persekutuan ambil, bayar dekat 700,000. Jadi bila kakak dia jaga, dalam masa yang sama kakak tu dia transfer nama mak tu ke nama dia. Transfer nama. Transfer nama. Jadi mak pun mati. Bila mak mati, makcik ni tahulah dia ada tanah, mak tu ada tanah. Bila cek tengok nama kakak, jumpa kakak. Bila masa ni mak bagi kat kamu? Waktu aku jaga dia lah, mak bagi kat aku. Aku kan jaga dia. Kan biasanya tu. Tuan-tuan sekalian, kalau adalah kita jaga orang tua kita, kalau orang tua kita bagi sesuatu benda, tuan-tuan jangan buat senyap. Kena maklum, walaupun maklumat tu tak wajib. Saya takut fitnah lah, fitnah. Ujian yang Allah beri kepada kita. Kenapa? Tak kira ada beradik ke, anak kita sendiri pun kalau kita tak bagi, tak maklum, mereka dengki tuan sekalian. Nabi satu hari naik bawa Sofiyah binti Huyai, seorang wanita Yahudi yang Nabi nikah dengan dia. Nabi bawa waktu malam. Lalu kat kota Madinah tu tiba-tiba 2 orang sahabat lalu depan Rasulullah dan dia berjalan laju. Nabi panggil, mari sini. Mari sini. Ini Sofiyah zaujati, isteri saya.
Kenapa Nabi sebut macam tu? Kata sahabat, ya Rasulullah, takkan kami nak sangka buruk dengan kamu? Nabi kata tak. Sebab apa? Sebab setan ni lalu kot majrad dam. Nabi kata, setan ni lalu kot dalam tubuh kita ni, laluan darah tu, dia lalu kot tu. Dia boleh bisik macam-macam. Tu sebab kalau ustaz-ustaz nak beli kereta besar sikit, dia kena malu. Assalamualaikum tuan-tuan mati Allah, ini beli duit gaji saya. Tidak orang kan, tu mak Tafiq tu, tu terpaksa gitu, kena maklum. Kalau tak orang syak. Sama juga adik-beradik, kalau mak kita bagilah cincin ke, oh ni mertua saya, hidup dengan saya tu, kena buat baik tu. Mertua saya, dia kata kalau mak tak ada, dia kata ke isteri saya, ni ambil ke kamu. Kalau mak tak ada, tu wasiat. Nak bagi hibah kena bagi tu. Wasiat pada anak-anak ni, kalau anak lain tak setuju, tak jadi wasiat tu. Tapi kena maklum, maksudnya kena maklum. Kita kan ada WhatsApp group, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berita terkini, pengumuman. Pengumuman kan jenis hashtag kan, pengumuman. Mak khabar kat awak, mak bagi rumah ni kat saya, contoh bagi saya. Dah setuju tak? Semua tunjuk gini, ikon gini, bagus kak jaga mak ni. Ada seorang ni tunjuk. Walaupun dia tunjuk macam ni, mak dah bagi kat kita, sah dah hibah tu. Cuma kita maklum sebab apa? Takut-takut adik-beradik akan fitnah kita pula, sebab mu jaga, mu ambil kesempatan cap jari kaki ke jari tangan mak untuk pindah nama. Jadi macam itulah terjadi kepada mak cik tadi. Dia pun kata pada saya, ustaz, kakak tu dia tukar nama. Saya kata, sah ke? Saya tak pasti sah ke tak, tapi saya redha. Dia kata, saya redha. Okay. Kemudian mati kakak ni, suami dia mati awal, mati kakak ni. Dia meninggalkan 3 anak perempuan dan seorang adik makcik dia tadi. Jadi walau nak kata rezeki, kok mana pun pergi mari dapat juga. Dia pun tanya, ustaz, kakak saya mati. Mana ceritanya panjang lah. Kakak saya mati, saya layak tak dapat? Saya kata layak lah makcik dapat asabah ma'al ghairi. Anak-anak dia 2/3, makcik 1/3. Tu dapat hak. Saya tak tahu dapat kedok makcik tu. Sebab kalau mak pun memang tak bagi, anak-anak gamak genetik macam itulah. Allah SWT tak bagi juga. Yang paling takut sekali bila pergi bicara kuasa, pegawai tanya, ada tak waris lain? Oh tak ada. Kami 3 orang. Yang lagi dahsyat, ada tak waris lain? Disembunyikan terus waris yang lain. Ni orang panggil malah nak nyumpah ni. Ni yang punca kepada puaka dalam masyarakat tu. Tu sebab keluar tajuk pusaka atau puaka. Faham tak? Ni masalah yang berlaku bukan di Meru 2C je, Meru 2B, Meru Hak, Meru Perdana, tak, Manjoy sana tu. Inilah situasi yang berlaku masyarakat. Kita nampak macam teori, tapi dia realiti yang berlaku dalam masyarakat kita, tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi maknanya tuan sekalian, adik-beradik perempuan kuat. Kenapa saya kata kuat tadi, yang boleh menendang orang lain? Contoh, Siti mati, tahu ada macam Siti atas tu, minta maaf lah, orang lain macam Siti lain. Siti mati, dia ada anak perempuan seorang, dia ada saudara perempuan kandung seorang, dan dia ada saudara lelaki sebapak seorang. Bila ada je macam ni kes, saudara perempuan kandung tadi, dia berubah, dia trans. Kalau bahasa cerita Mas Rider dipanggil handshake, dia berubah menjadi seolah-olah macam saudara lelaki kandung, untuk menghalang saudara sebapak lelaki tadi daripada mendapat pusaka. Tengok, ni kehebatan teori yang Allah Subhanahu Wa Taala yang syarak tetapkan kepada kita, yang kita kena tahu. Jangan pula dia kata saya lelaki kan, saya lelaki tak, walaupun lelaki mu tak dapat. Janganlah kecewa sebab saya khabar dah tadi, faraid hanya bonus. Bonus ni orang boleh bagi, orang boleh tak bagi. Atas bos lah nak bagi tak bagi. Kamu jangan marah pula tak dapat, kita marah pula, apa saya tak dapat bonus? Gaji dapat dah cukup tu, bonus tak payah. Contoh kes, Salim telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang adik-beradik perempuan kandung. Maka penyelesaiannya, anak perempuan setengah, saudara perempuan tadi mendapat 1/2, iaitu baki harta tersebut. Yang lain itu saya dah telah terangkan secara sepital lalu tentang contoh-contoh tersebut. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sekalian,
conclusion dia pada malam ni tentang 3 asabah ni, dia wujud dalam pembahagian harta pusaka. Kalau tuan-tuan ada anak laki-laki, mereka itulah asabah. Kalau ada bersama anak lelaki dan perempuan, dan dua-dua itulah, lelaki dan perempuan itulah asabah. Lelaki asabah binafsih, perempuan asabah bil ghairi. Tak payahlah panggil balik nanti, Mika asabah binafsih, asabah bil ghairi. Jangan sebut lagi sebab kita tak mati lagi. Cuma kita nak ulang teori saja. Dah gitu. Dan ada juga orang kadang-kadang dia jumpa kita, Ustaz, kira faraid saya. Saya kata, siapa mati? Saya lah mati. Kalau saya mati tak faraid lagi, tak mati lagi tak sebut faraid. Tak sebut faraid. Itu keadaan, kena sedar isu ni. Moga-moga kita mendapat istifadah daripada Allah Subhanahu wa taala di atas pertemuan kita. Azza billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak hilang sikit tuan sekalian. Saya ada sebut dalam Facebook saya, siapa-siapa yang ada nak infak buku, sama ada buku terpakai, majalah-majalah, bukan majalah yang teruk lah, gila-gila tak sih, majalah Solusi ke Al-Ustaz ke, yang tuan-tuan rasa tak pakai di rumah sana, tuan-tuan boleh salurkan ke mahad kami, Mahtafiz Vocational Baitul Diyak. Kita baru siapkan, bukan siap lah, ambil beli almari terpakai daripada Kota Raja, dia pun tak pakai, saya bawa turun sini, jadilah satu mini perpustakaan dekat Mahtafiz Baidi tersebut. Kita ada sudut alatan vocational, kita ada sudut kitab-kitab. Jadi kitab-kitab tu kalau tuan-tuan ada yang nak bagi, boleh tuan-tuan hantar ke laluan 14, nombor 483 laluan 14 tersebut. Jangan banyak-banyak sangat, seorang dua ke seorang satu ke cukup memadai untuk ruangan tersebut. Kita isi dengan buku-buku. Kalau mereka tak baca, mungkin generasi akan datang akan baca, insya-Allah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.